insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman mudilla lahu faman hadiyalah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi atharil ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil bil ilmi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesyukuran utama kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berakhlak mulia, nikmat kita dapat hidup dalam suasana kita diberikan taufik dan hidayah dan inayahnya, dapat kita beramal daripada ilmu yang disampaikan daripada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, ulama-ulama salaf, ulama-ulama sebelum daripada kita ini semua, dan orang-orang yang menyampaikan dari masa ke semasa sehinggalah hari kiamat nanti. Dan semoga ilmu yang kita dapat ni sebagai syafaat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, 2 minggu lalu tak dapat hadir, badan pun tak sihat. Alhamdulillah minggu ni dapat datang, walaupun lepas aksiden hari Sabtu hari tu, kereta tu agak teruk sikit lah, tapi saya selamat. Cuma bau ni agak ada rasa sakit sikit. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita ditimpa musibah, itu sebagai satu ujian daripada Allah Ta'ala, terimalah dengan redha. Wa basyiris sabirin, gembira, berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bila kita ditimpa musibah, maka kita berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dah terangkan dulu, faham orang kita bila sebut innalillah tu mati. Jadi innalillah tu kembali kepada Allah. Kalimat tarji', kembali kepada Allah bila kita ditimpa musibah. Musibah tu bukan mati je. Musibah tu kemalangan, kepayahan, kesusahan, diambil nyawa orang yang kita sayang, dimusnahkan harta kita, tanaman kita, diberikan kita kepayahan, ketakutan kepada musuh, kelaparan. Itu semua merupakan satu ujian kepada Allah, kepada orang beriman, orang yang nak beriman. Bagi orang tak beriman, itu dia agak sebagai satu bencana, bala, bencana. Dulu kita telah mengupas tentang perkara yang berkaitan dengan solat ini dari sudut hukumnya, dari sudut kaifiatnya, dan saya telah terangkan tentang perkara yang berkaitan dengan solat itu
tujuan kita mendirikan solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dari sudut umumnya, solat ini merupakan sesuatu yang diwajibkan, yang difardukan ke atas setiap umat Islam yang telah pun baligh dan sempurna akalnya. Bunya Islam ma'ala hamsin, Nabi kata. Islam itu dibina dengan 5 perkara. Dibina dengan 5 perkara. Ibarat seperti kita membina satu bangunan. Maka Islam itu dibina dengan 5 perkara. Bangunan itu ada 5 perkara asas. Begitulah Islam itu dibina. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersyahadah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Wa iqamus solah. Kamu mendirikan solat. Mendirikan solat. Wa ita'iz zakah. Kamu membayar zakat. Wa tasummu Ramadan. Kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajil. Dan kamu mengerjakan haji fil baiti idh istata'tum sabila. Kamu mengerjakan haji di Baitullahil Haram ini istata'tum sabila, jika kamu mampu untuk sampai ke sana. Kalau kita lihat dari segi falsafah syahadah rukun Islam ni, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala mewajibkan perkara yang semakin besar dikecil-kecilkan. Kita ambil contoh yang pertama, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maknanya rukun Islam yang pertama ni semua orang mampu untuk melaksanakannya pada bila-bila masa. Kita boleh melaksanakan syahadatai ini pada bila-bila masa. Kita boleh buat berapa banyak yang kita suka. Kita nak buat lepas subuh, sebelum subuh, sebelum tidur, bangun tidur, waktu solat tu dah tentulah kita bersyahadah. Maknanya peluang kita melaksanakan rukun Islam yang pertama itu sangat luas. Diberikan kehebatan, kebebasan kepada kita untuk kita melaksanakan syahadah kita. Tak kira engkau lelaki, engkau perempuan, apa kedudukan kau, kalau engkau beriman kepada Allah Ta'ala, menyatakan Islam, kau bersyahadahlah. Sebab itu kita paling tidak pun kita bersyahadah satu hari 5 kali setidak-tidaknya, iaitu ketika azan itu dilaungkan. Azan itu dilaungkan bukannya menandakan masuk waktu solat. Ramai orang silap. Orang ingat azan tu dah masuk waktu solat azan. Azan ini sebenarnya, seruan itu sebenarnya ialah untuk memperbarui kita punya iman kita, Islam kita. Bila kita azan, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, bermakna kita memperbarui kita punya iman sekurang-kurangnya satu hari 5 kali. Jadi kalau tak semayang lah orang kita azan tak apa, semayang semayang nantilah dulu, fikir dulu. Nak pergi apa, nak pergi haji, azan kan, nak buat umrah, azan, nak masuk rumah baru, azan, nak buka ladang baru, azan, masuk kereta baru, pernah azan? Seronok ya, wah action dapat kereta baru, azan. Pak, macam mana? Sebelum kita azan, kita istighfar. Kita azan surah azan, kita astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita pun zikir subhanallah, apa semua. Itu perkara-perkara khilaf. Kalau kita nak baca pun baca sekadar kita punya suara saja untuk diri kita.
perkara khilaf ni jangan dijadikan perbahasan, tetapi boleh diamalkan untuk diri kita. Jangan kita baca dengan kuat. Itu tak ada masalah. Masalahnya kalau kita istighfar, kita berzikir kuat, sama kuat dengan azan. Lama-lama orang tak tahu yang mana satu azan, yang mana satu zikir. Jadi sebab itulah para ulama berpendapat bahawa zikir sebelum azan itu hendaklah diperlahankan suara. Dia menjadi perkara peribadi. Dia tidak menjadi perkara yang berjama'i. Sebab yang utama ialah azan dan iqamah itu. Jadi kita azan itu sebenarnya bukan untuk mendandakan masuk waktu, walaupun pada asalnya memanglah bila Rasulullah nak beritahu tentang masuk waktu, ada sahabat mengatakan kita bunyikan loceng, ada sahabat kata kita bunyikan gendang, ada kata pergilah setiap rumah beritahu. Akhirnya seorang sahabat Nabi telah bermimpi tentang azan, lalu dia beritahu Rasulullah dan Rasulullah terima. Dan orang yang disuruh azan itu ialah Bilal bin Rabah. Saya minta maaf, saya lupa nama sahabat yang dapat mimpi azan itu. Ini menunjukkan bahawa Islam meraihkan mimpi seseorang yang soleh. Kalau kita mimpi Rasulullah, itu tidak ada lagi perkara yang bid'ah, perkara yang boleh dibuat-buat. Sebab Nabi kata, orang yang bermimpi kat aku, syaitan tidak boleh menyerupainya. Dia bila sahabat ni dia dapat mimpi tentang azan, maka Rasulullah terima, Rasulullah raikan, dan itulah menjadi azan yang ada sekarang ni, yang dibuat oleh Bilal bin Rabah. Maka kita pun menamakan orang yang azan tu sebagai Bilal. Masalahnya Bilal tu pula ada Bilal perempuan. Ini Malaysia lah. Ada jawatan Bilal perempuan. Tak payahlah tulis Bilal perempuan. Kat sini tulis Bilal perempuan ke? Kalau tak ada pergi cabut. Kalau ada buat tu pergi cabut. Tulislah pegawai wanita muslimat. Tak payahlah tulis apa. Bilal ni untuk orang lelaki, nama lelaki Bilal. Takkan nak kata Bilalah pula. Jadi kita panggil muazzin. Tak apalah nak pergi Bilal tu sebagai istilah tu, betul lah, tak apalah, kita boleh terima lah. Jadi istilah. Macam perkataan sembahyang juga. Sebenarnya kita tidak boleh menterjemahkan perkataan solat itu dengan sembahyang. Wudu, sembahyang, zakat, haji, ini benda yang tidak boleh diterjemahkan dengan benda lain. Dia tu menjadi dipanggil sebagai ismun bani, nama yang kekal. Yang kekal. Kena sebut solat, kena sebut saum, puasa, saim. Kita sebut puasa. Pergi hospital besok, makcik kena puasa tau, malam besok. Ambil darah. Nampak tak? Istilah puasa tu dah tak sama dengan makna saum yang kita faham dalam sudut syarak. Nanti orang kata, puasa ni macam ni rupanya. Tidak. Puasa itu ialah kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat yang tertentu. Begitu juga solat. Kita sebut solat tu lebih tepat. Kalau kita kata sembahyang, istilah sembahyang ni semua agama, semua bangsa sebut sembahyang. Pergi Tok Pekong dulu buat apa? Kau pergi sembahyang kau. Pergi Kuil Lindu, kau pergi sana pergi sembahyang. Will. Dia tak kata dia pergi will, dia kata dia pergi sembahyang. Pergi Tanjung Kristian, Cina sebelah rumah saya tu, nak pergi mana? Nak pergi sembahyang.
Jadi kalau budak-budak kecil dengar semayang, oh Cina pun semayang. Dia tengok pagi-pagi tok pekong tu sembah dekat tiang tu kan. Semayang. Nenek buat apa tu? Gua semayang cu, kata. Nampak? Sebab tu kita kena kekalkan perkataan solat. Itu perkataan yang dipanggil ismun mabni, nama yang kekal, yang tidak boleh diubah. Sama tak zakat? Zakat bukannya derma. Zakat ni harta yang dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu pada waktu-waktu yang tertentu. Kena bayar zakat fitrah, boleh tak sekarang? Tak boleh. Kena tunggu bulan Ramadan. Kau nak bayar zakat tanaman, boleh tak sekarang? Tak boleh. Nak tunggu dia tuai, nak tunggu dia dibersihkan, boleh. Zakat pendapatan tunggu cukup tahun, haul. Dia tak boleh bila masa bulan ni aku nak bayar, bulan depan aku nak bayar. Dia tak ada zakat, dia jadi sedekah. Tu saya kata tadi. Jadi kalau kita lihat rukun Islam, yang pertama tadi bebas, banyak mana kalau sebut syahadah. Tapi bila masuk yang kedua, iaitu iqamus solat, kamu mendirikan solat, dia dah ada batas waktu. Dah jadi 1 hari 5 kali. 1 hari 5 kali. Dah dikecilkan. Wajib buat, tetapi dah dikecilkan kepada 1 hari 5 kali saja. Tidak zaman Nabi Musa alaihissalam, sembahyangnya sampai 50 kali. 1 hari 50 kali. Bayangkan 1 hari 50 kali sembahyang. Kalau kita 1 hari 50 kita kekal dulu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia terima 50 tu, agak sekarang ni kita sembahyang 1 hari 50 kali macam mana? Jenuh tak? Jenuh. Allah Ta'ala tu maha bijak, sana mengikut keadaan. Tapi sembahyang zaman Nabi Musa tak sembahyang zaman kita. Zaman Islam ini sembahyangnya yang macam kita buat sekarang. Zaman Nabi Musa itu dia sembahyang zikir. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil kudus, itu dia punya sembahyang, zikir-zikir dia. Kita perbuatan sembahyang kita lain dah, mengikut apa yang dibuat oleh para malaikat di Baitul Ma'mur. Bila Rasulullah SAW Isra Mi'raj di Baitul Ma'mur, nampak malaikat solat, ada yang berdiri tegak, ada kerja dia baca takbir dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tu qiyam, berdiri je. Ada yang kerjanya baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ambil baca lagi. Malaikat tu berjuta-juta. Sekali masuk Baitul Ma'mur 70,000. Dan tidak balik-balik. Macam Kaabah, pergi Kaabah. Tapi kita Baitullahil Haram, dia Baitul Ma'mur. Pergi 70,000, tak balik-balik. Betapa luasnya Baitul Ma'mur. Kita ke Baitullahil Haram, balik sedikit balik, lepas tu datang lagi. Tapi malaikat tidak, 70,000 memenuhi Baitul Ma'mur itu. Ada yang kerja dia rokok je, ada kerjanya iktidal je, ada kerjanya sujud saja, ada kerjanya baca tayat akhir, ada duduk saja, ada kerjanya salam. Maka para malaikat pun, malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi Muhammad, inilah cara solat yang dilakukan oleh para malaikat. Maka Allah Ta'ala menggabungkan seluruh perbuatan malaikat itu, maka diberikan cara solat yang kita dirikan sekarang. Makna solat kita ini sama taraf dengan siapa? Malaikat. Makhluk yang paling taat kepada Allah ialah malaikat. Sebab tu kita Melayu kata apa? Wah, baik kau macam malaikat. Sebab apa? Solat kita ini kita lakukan seperti yang dibuat oleh para malaikat. Tetapi kita mengambil perkara-perkara yang wajib, rukun. Seperti mana yang dilakukan oleh malaikat tu ada 12. Yang itu 13 tu tertib 13 tu tertib. Kena buat ikut turutan. Tak boleh kita
takbir, lepas tu kita relax, isap rokok dulu, kemudian tak boleh tertib, kena terus menerus. Jadi Islam membenarkan pertama tadi syahadah, semua orang boleh ada bila-bila masa, tetapi bila waktu semayang tu dah dikecilkan kepada 1 hari. 1 hari kau boleh buat 1 hari 5 kali. Itu pun bukan semua orang, bukan semua orang Islam boleh solat. Orang gila tak boleh solat, tak berakal tak boleh solat. Tapi kalau buat-buat tak berakal, asal kau tak sembahyang, aku tak berakal, itu buat-buat. Orang perempuan yang tahid, tu tak boleh solat. Tapi bila masuk rukun Islam yang ketiga, iaitu membayar zakat, dia sudah dikecilkan lagi pada tempoh waktu-waktu yang tertentu dalam masa setahun. Makna engkau boleh bayar fitrah dalam bulan Ramadan, engkau boleh bayar harta engkau punya perniagaan pada bulan demikian ikut tahun. Kau dah boleh beri zakat tanam-tanaman mengikut waktu tertentu. Mana dalam setahun itu kita ada kebebasan, tapi dah setahun. Tapi bila sampai yang keempat, puasa, wa tasumu Ramadan, kamu puasa bulan Ramadan, semakin dikecilkan. Dalam setahun sebulannya, dalam setahun sebulan. Zakat tadi dalam setahun ada kebebasan. Semayang 1 hari 5 kali, syahadah pada bila-bila masa. Tapi bila sampai puasa yang wajibnya sebulan sekali je. Maknanya Allah Ta'ala ni menjadikan kewajipan pada kita tu semakin lama semakin dimudahkan. Dia tak suruh kita. Kalau zaman Nabi Allah Ayub, puasanya wajib selang sehari. Hari ni puasa, besok tidak. Hari ni puasa, besok tidak. Agak-agak kalau kita yang sebulan pun kedai mamak pun macam ni je. Yang kedai mamak ni buka bulan Ramadan. Dia kata ni untuk orang bukan Islam. Dulu saya ingat masa kita kecil-kecil, kedai mamak dia tutup pintu depan, tapi pintu belakang dia buka. Sekarang kita tengok tak ada. Dia buka je. Tujuan ni untuk orang-orang bukan Islam, kata dia. Dah semakin kecil. Bila sampai haji, dah seumur hidup sekali. Itu pun kalau kamu mampu. Ini istata'tum ilahi sabila, jikalau kamu mampu untuk sampai ke sana. Dia nak sampai ke sana mesti dengan kemampuan. Bukan saja wang ringgit, bukan dengan kenderaan saja, bahkan dengan kemampuan kesihatan. Banyak duit tapi tak sihat, tak boleh pergi. Banyak duit tetapi tak ada keizinan daripada suami, tak boleh pergi. Untuk perempuan, ada duit tetapi keadaan dalam perjalanan tu tak selamat. Bom macam ni, boom, kata mana nak lalu, tak boleh, tak selamat. Ataupun berlaku keadaan yang tidak selamat di kota Mekah, jadi tak perlu pergi haji. Nampak tu? Jadi Allah Ta'ala ni maha bijaksana, maha kaya. Dia tahu tentang keperluan dan kemudahan yang diberikan kepada umat Islam. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala hendakkan kita dalam keadaan kemudahan, dan dia tidak hendak kita kepada kepayahan. Kita dapat rasa payah buat Islam ni pasal kita tak nak buat. Memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis sabri, bertolong-tolonglah kamu dengan jalan sabar. Wasta'inu bis sabri was salah, dan kamu kalau nak tolong dengan jalan solat. Rupa orang solat ini orang yang suka menolong.
Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya solat itu amat berat. Allah Ta'ala sebut berat, solat itu berat. Illa alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk, yang patuh tunduk. Makna kalau kita boleh lakukan solat pada waktunya, bermakna kita ni ialah orang-orang yang khusyuk, orang yang setia kepada Allah SWT. Bukan orang yang asi, orang-orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi itu kedudukan solat. Sangat besar nilainya di sisi Allah Ta'ala, sebab satu hari kita kena ingat Allah Ta'ala 5 kali. Itu tidak termasuk dengan sembahyang-sembahyang sunat, solat-solat sunat. Solat sunat ni banyak. Kalau kita nak susun daripada pagi subuh, kita dah solat sunat sebelum subuh. Solat sunat fajar lah. Ingat kalau kita sembahyang sunat fajar atau sunat sebelum subuh, dia tidak ada qabliyah. Ada 2 sembahyang sunat yang tidak perlu kita sebut qabliyah, iaitu subuh dengan asar. Sebab 2 sembahyang ni tidak ada ba'diyah. Selepas saja sembahyang subuh, haram kita sembahyang. Lepas asar, haram kita sembahyang. Kecuali kalau kita berada dekat tanah suci lah, kita boleh sembahyang pada bila-bila waktu. Itu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada tanah suci Makkah dan Madinah. Sunat fajar. Sunat fajar ini seelok-eloknya kita buat sebelum waktu. Sembahyang sunat subuh selepas waktu. Itu gambar orang keliru. Sunat fajar, lagi 10 minit lagi nak masuk, kita sembahyang sunat fajar. Itu dah panggil sunat fajar. Tapi ada juga pendapat mengatakan seelok-eloknya kita sembahyang sunat fajar. Sunat fajar itu sama tarafnya dengan sembahyang sunat subuh. Tak apalah. Mana kalau kita sembahyang sunat subuh, itu juga sembahyang sunat fajar. Jadi kita boleh buat 2 cara. Yang pertama, usalli sunatan fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua, usalli sunatan subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Kita tak sebut usalli sunatan subhi qabliyatan raka'ataini lillahi ta'ala. Tak payah sebut. Tak payah sebut qabliyah. Kalau kita sembahyang sunat subuh, tak payah sebut qabliyah, sebab tidak ada sembahyang sunat subuh selepasnya ba'diyatan. Boleh faham Tapi kalau kita sebut sembahyang sunat fajar, senang usalli sunatan fajri raka'ataini lillahi ta'ala, habis. Tapi kalau kita sembahyang sunat subuh, usalli sunatan subhi, tak payah sebut qabliyatan, sebab solat sunat subuh tidak ada ba'diyatan. Jadi kita sebut solat sunat subuh saja. Jadi kita kena faham, solat sunat subuh, sembahyang yang dilakukan sebelum sembahyang fardu subuh. Begitu juga asar. Kita tak perlu menyebut usalli sunatan asri qabliyatan raka'ataini lillahi ta'ala. Sebut qabliyah tak payah, sebab sembahyang sunat asar hanya ada sebelum asar saja. Dia tak ada selepas. Tapi kalau sembahyang sunat lain, dia ada qabliyah, ada ba'diyah. Misalnya maghrib. Mengikut pendapat ulama khilaf, sembahyang sunat sebelum maghrib itu dipanggil sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib mana sembahyang sunat mengiring, iringan. Kalau selepas maghrib, itu sembahyang sunat muakkad, yang dituntut. Kalau sebelum maghrib, itu rawatib. Jadi kita kena sebut qabliyah, ba'diyah. Tapi sebaik-baiknya kita buat yang muakkad, sebab waktu maghrib tu terlalu singkat. Dia kalau baik lepas azan saja terus qomat.
Tapi sekarang ni, waktu sekarang ni orang kita pula sibuk. Waktu maghrib tu lah panggilan pasar malam. Ni dah maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak pergi mana ni? Aku sibuk ni, aku nak pergi sembahyang. Aku nak pergi pasar malam. Pasar malam tu jadi alasan dia, yang dia tak nak pergi solat. Tu tak betul lah tu. Sepatutnya dia meninggalkan pasar malam, solat itu menjadi keutamaan. Semayang sunat Isya, dia ada qabliyah dan dia ada ba'diyah. Dua-duanya muakkadah, muakkad. Muakkad maknanya dituntut. Dua rakaat sebelum Isya, 2 rakaat selepas Isya. Kalau kita nak buat 4 rakaat boleh. Yang 2 tu dipanggil rawatib. Dipanggil rawatib. Sembahyang sunat, apa keadaan sekalipun, waktu malam kita buat 2-2. Tapi kalau waktu siang, kita sembahyang sunat zuhur. Sembahyang sunat zuhur digalakkan 4 rakaat. Qabliyah dengan ba'diyahnya, sebab dia muakkad. Maka kita buat 4 rakaat 1 salam. Tapi orang kita buat 4 tapi 2 salam. 2-2. Sembahyang sunat waktu siang digalakkan 4 rakaat 1 salam kalau kita nak buat 4. Tapi kalau kita nak buat 2, 1 salam lah. Tapi kalau kita niat qabliyah tu kita nak buat 4 rakaat, maka afdalnya kita buat 4 rakaat 1 salam waktu siang. Begitu juga dengan solat sunat sebelum asar, 4 rakaat. Sunat 4 rakaat. Kalau kita nak buat 4, maka kita buat 4 rakaat 1 salam. Kalau kita nak buat 2, kita buat 2. Kalau kita nak buat 2-2, boleh. Tapi yang afdalnya 4 rakaat 1 salam waktu siang. Ini tadi saya sebut yang permulaan tadi, fajar, main sunat subuh. Ni solat-solat sunat. Lepas subuh tak ada sembahyang sunat. Ada nak buat sembahyang qada. Dulu zaman remaja dia samsingkan berdusun, tak sembahyang, tak solat. Tiba-tiba saja dia nak buat qada. Daripada apa yang dia nak tak buat dulu, dia nak qada umur. Boleh tak boleh? Dia kira masa dia dah balik umur dia 13 tahun dulu kan, dia nak mengurang anak dara. 13 tahun dia tak semayang. Sampai umur dia 40 barulah dia terbuka hati semayang. Lepas tu dia kira banyaknya dia tak solat, lalu dia nak qada. Lepas saja semayang zuhur, dia akan qada zuhur dia dulu. Lepas saja dia semayang asar, dia nak qada asar dia dulu. Boleh tak asar dengan subuh dia buat semayang sunat, semayang qada? Jawapannya khilaf juga. Yang khilaf mana yang baik, kalau nak buat itu lebih baik daripada tak buat. Dan kita serahkan kepada Allah sama ada nak terima atau tidak. Jangan jadikan perbahasan. Tak boleh, haram dah, haram kau tadi. Ada khilaf dia. Boleh, dibolehkan sebagai satu cara dia nak menyatakan taubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terpulang kepada Allah Taala nak terima tidak solat dia itu. Tapi dia buat juga daripada dia tak nak buat. Kemudian lepas saja itu, maka kita disunatkan. Nabi kata sebaik-baik kamu ketika solat subuh ialah kamu menetapkan tempat duduk kamu di tempat duduk solat kamu. Itu sebaik-baiknya. Lepas subuh kita semayang, kita tunggu, kita duduk situ dengan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekurang-kurangnya 10 kali. Sebaik-baiknya sampai kamu masuknya waktu syuruk, diikuti dengan sembahyang sunat 2 rakaat. Itu yang sebaik-baiknya. Tapi kita nak pergi kerja kan,
Tapi kalau macam dah pencen tu bolehlah duduk. Duduk. Maknanya duduk tetap situ, maknanya kita bukan tak bergerak. Kita sentiasa berada dalam ruangan solat kita supaya kita sentiasa berzikir kepada Allah. Maknanya lepas subuh kita pun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca sampai 10 kali. Nak baca 20 kali pun tak apa. Lepas tu baca Allah majirna minanna Allah jinna, baca Fatihah, bacalah surah, bacalah maksurat. Tu maksurat. Maksurat ni zikir-zikir yang Nabi buat dalam 2 masa, iaitu selepas subuh dengan antara maghrib. Tapi kita maghrib kita baca pendek. Yang buat tadi tu maksurat lah, maksurat yang pendek. Sughra. Yang kubra tu yang panjang. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu qa'iman bil qistin. Kemudian sampai la ikrah fi din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Lepas tu baca ayat wal adiyah, baca sampai la qulullahu ahad tu sampai 10 kali. Tu kita kekal dalam kedudukan kita, maka Nabi kata siapa yang dapat melakukan itu, maka dia dihapuskan dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada azab kubur. Buatlah macam tu. Hari tak kerja, cubalah duduk kan, daripada kita bersembang apa. Tak digalakkan kita tidur selepas subuh, kecuali selepas terbitnya matahari. Lepas terbit matahari tu nak baring boleh, tapi sebelum itu tak digalakkan tidur sebab tertutupnya pintu rezeki. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang bukan Islam, Cina, pagi lagi dah bangun. Pagi lagi dah bangun. Kita tak ada. So, semacamnya mengejut anak-anak lagi seksa. Jadi kita kena pastikan buat amalan tu. Baik, bila kita dah sampai waktu syuruk, waktu terbit matahari, maka kita disunatkan sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat terbit matahari 2 rakaat. Sunat kita membaca surah Asy-Syamsi. Kalau kita tak ingat tak apa, Islam ni mudah. Yang itu sunat baca wasyamsi waduhaha wal laili idza yaksha wan nahri idza tajalla, itu sunat yang afdalnya. Tapi kalau tak mampu, tak reti, tak boleh, lepas Fatihah bacalah suratul kafirun. Ingat apa-apa sembahyang sunat, suratul kafirun, qul huwallahu ahad. Itu dia punya perkara yang paling mudah. Sembahyang sunat isyraq, usalli suratan isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Boleh tak 4 rakaat? Tak ada. Isyraq hanya 2 rakaat saja. Ada pendapat mengatakan bahawa tidak ada sunat isyraq. Yang disebut itu ialah duha kecil dipanggil. Sembahyang sunat duha itu, tapi dipanggil duha. Duha tu sughra, duha kecil. Itu tak apa, itu khilaf, tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita, apa yang dia cakap sembahyang sunat 2 rakaat, kita buat. Sama ada dia sebut isyraq ke, duha kecil ke, itu tidak ada masalah. Itu perbezaan pandangan. Tetapi tetap ikut sunnah Nabi, iaitu sembahyang sunat terbit matahari. Kemudian kita sembahyang sunat duha selepas sepergalahan matahari. Makna sepergalahan, para ulama berpendapat yang tidak ada khilaf, makna sepergalahan itu apabila kita terasa matahari itu dah terik, dah rasa panas. Kalau baru terbit tu tak rasa panas. Bila kita rasa panasnya kita punya kulit, itulah tanda waktu sepergalahan. Kalau kita sekarang ni syuruk pukul 7.20 lebih maknanya 1 jam selepas itu. Pada pukul 8.20 sudah mula kita boleh buat duha. Tetapi lebih afdal kalau kita melaksanakannya ketika matahari betul-betul panas. Waktu bila agak betul-betul matahari panas? Pukul 10 lebih, kan? Pukul 11. Waktu tu lah yang paling afdal.
Tapi kita tidak, kadang duha kita silap buat pukul 8. Itu bukan duha. Duha ialah 1 jam sepergalahan. Makna sepergalahan ialah apabila terasa matahari itu pada kulit. Kita boleh buat sunat duha ni sampai 20 rakaat. Sampai 20 rakaat. 2. Kalau kita nak buat 4 boleh tak? Boleh. Buat 4 1 salam, 4 1 salam. Buat sampai 20. Kemudian habis. Bila terbit, bila matahari berada tegak di atas kepala, haram sembahyang sunat. Kemudian sembahyang apa lagi kita boleh buat antara waktu tu? Banyak. Sembahyang sunat mutlak. Tak ada apa kerja, sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni sembahyang sunat yang kita boleh buat pada bila-bila masa, kecuali 2 waktu tadi, iaitu selepas subuh dengan selepas asar. Itu tak boleh buat. Pada bila-bila masa kita tak ada apa-apa, kita sembahyang sunat mutlak. Itu kita boleh buat pada bila-bila masa. Satu lagi lah sembahyang sunat uduk. Tapi syaratnya bila kita mengambil uduk lah. Bila kita dah ambil uduk, kita sembahyang sunat uduk dulu. Itu dibolehkan. Itu pun pada bila-bila masa, kecuali waktu asar dan juga waktu subuh, selepas subuh. Kemudian sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat muakkad tadi, sebelum zuhur, lepas asar, sebelum asar. Kemudian maghrib, antara maghrib tadi kita boleh, kalau kita tak ada apa-apa. Sebenarnya belajar ni lebih mulia daripada kita solat sunat. Nabi kata orang yang menuntut ilmu lebih baik daripada orang yang sembahyang sunat 100 rakaat. Itu kena faham. Kadang-kadang kita nak ambil sunat awabin, tapi kita terlupa bahawa belajar itu lebih mulia sifatnya daripada kita sembahyang sunat 100 rakaat. Kalau kita dah tak ada apa-apa, antara maghrib isyak tak ada belajar, tak ada apa, kita nak sembahyang sunat, dipanggil sembahyang sunat awabin. Sembahyang sunat memperbaharui taubat kita. Ada lagi sembahyang sunat taubat, kan? Sembahyang sunat taubat. Yang ni awabin, khas memperkukuhkan taubat kita. Sembahyang sunat awabin makna sembahyang sunat memperkukuhkan taubat, memperbaharui taubat. Boleh buat sampai 20 rakaat. Tetapi yang afdalnya 6 rakaat. Yang afdalnya 6 rakaat. Sebaik-baiknya 6 rakaat. Nak baca surah apa? Bacalah start surah Al-Hakumut Takasur, surah Takasur. Kemudian lepas Fatihah Al-Hakumut Takasur. Lepas Al-Hakumut Takasur suratul Asri. Lepas tu rakaat yang ketiga balik diri kita baca suratul Lumazah. Walil kulli umatin Lumazah. Kemudian baca Alam Tarakai. Kemudian lepas Alam Tarakai apa lagi? Begitulah sampai yang 6 surah tu. 6 surah tu. Kemudian selepas isyak, kita boleh buat sembahyang sunat witir. Kita buat witir waktu apa? Bulan Ramadan. Tapi sembahyang sunat witir kita boleh buat pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa kita buat sembahyang sunat witir. Paling kurang berapa rakaat? 1 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Tapi kita biasa buat berapa rakaat? 3 rakaat. Khilaf juga. Yang afdalnya 3 rakaat 1 salam. Sebab dia panggil witir, ganjil. Kalau kita buat 2 rakaat lepas tu 1 rakaat, dia tidak afdal. Sebab kita sudah pun meletakkan angka genap 2 rakaat, kemudian buat 1 rakaat. Dia kalau boleh 3 rakaat 1 salam. Tak ada duduk ayat awal. Lepas saja imam baca surah apa biasanya, yang kedua terus bangun rakaat yang ketiga, baca la kulullahu ahad falaq bin nas. Dia 3 rakaat 1 salam seafdalnya. Tapi kita buat 2 rakaat 1 rakaat.
Dia witir maknanya ganjil. Jadi kalau kita nak buat kat rumah, paling tidak pun buat satu. Tapi bagi Saidina, ada dua pandangan daripada sahabat Nabi, Abu Bakar dengan Omar. Abu Bakar dia tidak melakukan witir, dan dia melakukan witir lebih awal sebab dia khawatir, dia takut tak boleh bangun. Tapi Omar tidak. Omar dia kata, aku mesti melakukan witir, menamatkan sembahyang sunat aku dengan sembahyang sunat witir seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah. Kita kalau dah habis sembahyang, yang tamatnya sebelum subuh tu ialah witir. Abu Bakar dia kata, dia berpendapat, dia takut dia tidak boleh bangun pagi untuk tahajud, menamatkan sembahyang sunat dengan witir, maka dia buat witir lebih awal. Omar tidak. Omar kata, aku mesti menamatkan aku punya solat sunat dengan witir. Jadi mana yang betul? Dua-dua betul. Jadi kita kat Malaysia ikut yang mana? Ikut Abu Bakar lah. Kan? Kita buat witir dulu, selesaikan. Kita bimbang-bimbang kita tak boleh bangun, kita buat witir lah. Tapi kalau kita bangun tahajud, besok kita tamatkan witir, itu penambahan kepada ibadah lah, lagi mulia begitu. Jadi banyaklah kita boleh buat. Sembahyang sunat istikharah kita boleh buat pada bila masa, tapi sebaik-baiknya istikharah ni lah pada waktu sepertiga malam. Sembahyang sunat pilihan, kita ada dua pilihan. Orang perempuan datanglah, dua keluarga meminang dia, si Mamat dengan si Dola. Si Mamat ni kerja ini, dia macam ni, akhlak begini, si Dola ni macam ni, macam ni. Jadi confuse dia, maka dia pun buat pilihan dengan cara dia istikharah. Dia dapat mimpi, lepas tu cakap dengan mak dia. Mak dia pun, banyak cantik muka kau, aku dah pilih si Mamat, kau yang gatal nak pilih si Dolar, dia kata. Kacau juga kan. Kalau kita nak kahwin, kita buat istikharah, mana jodoh kita yang baik. Istikharah mimpi bini dua, kena kahwin dua lah, macam tu. Macam mana? Mak kata, malam tadi orang dah istikharah dapat mimpi, Allah Ta'ala tunjukkan orang dapat kahwin dua, mak kata. Jadi orang kena kahwin dua. Banyak cantik muka kau, gaji kau 500. Nak tanggung apa kata? Ada sahabat-sahabat saya, surah An-Nisa ayat 43 tu tentang kahwin. Tentang apa tu, dia boleh kahwin sampai 4. Apa ayat tu? Allah Akbar, lupa pula. Tak pergi kahwin lah tu. Allahu Akbar. Kahwinlah kamu dengan 2, 3 dan 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Itu ayat Quran tu. Ni orang lelaki kalau dengar ayat ni suka, terbeliak hanya mata. Orang perempuan sedih, tidak, hari ni kita nak bela orang perempuan. Memang ayat tu sebut fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kahwinlah kamu dengan perempuan 2, 3 dan 4. Ni ayat tu kata 2, mana kata 1? Dari segi maknanya memang begitu, tapi dari terjemahan begitu, tapi dari segi maknanya, fahin iftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu rasa tak boleh adil, 1 cukup lah. Bermakna bermula dengan berapa? 1 lah dulu. Bila kamu ada alternatif, barulah apa? 2. Kalau ada rasa 3, lepas tu baru 4. Janganlah kita menggatal.
tafsir ayat. Kenapa Allah Ta'ala dulukan dengan 2, 3 dan 4? Sebab nak bayangkan bahawa hukum Islam membenarkan kepada perkahwinan lebih daripada satu. Itu hukum. Tapi dari segi sunnahnya mesti mulakan dengan satu. Tu kena faham tafsirannya. Jangan ambil terjemahan, kena ambil tafsirannya dengan betul. Kahwinlah dengan satu dulu. Kita kahwin dua dulu. Kalau tak boleh adil pun ceraikan satu. Itu dah bersifat tidak adil daripada awal. Kita perkahwinan itu mesti ada sifat keadilan. Istiharah, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat tasbih, sunat tasbih, sembahyang sunat hajat, banyak sembahyang sunat, sembahyang sunat witir, akhir dengan witir. Adapun ada beberapa perkara sembahyang sunat tu tak ada. Misalnya sembahyang sunat nisfu Sya'ban, tak ada. Sembahyang sunat hadiah, pernah dengar sembahyang sunat hadiah? Sembahyang sunat selepas orang itu meninggal dunia, maka dibuat selepas maghrib. Kata siang itu meninggal dunia, maka kita buat sembahyang sunat hadiah. Itu tidak ada khilaf. Itu daripada hadis yang dhaif. Ya? Macam mana? Sembahyang sunat gerhana. Sembahyang sunat gerhana matahari, gerhana bulan, kusufil syamsi, kusufil qamar. Dia ada khutbah. Sembahyang sunat hari raya, ada khutbah. Sembahyang sunat yang ada khutbah, sembahyang sunat hari raya, sembahyang sunat gerhana matahari, gerhana bulan. Banyak sembahyang sunat, tapi kena berhati-hati sebab ada benda-benda sembahyang sunat sebenarnya yang tak ada. Misalnya sembahyang sunat hadiah, sembahyang sunat nisfu Sya'ban, tak ada. Kalau nak sembahyang sunat pun sembahyang sunat pada malam nisfu Sya'ban. Kita sembahyang sunat malam nisfu Sya'ban, bukan sembahyang sunat nisfu Sya'ban. Tidak ada sembahyang sunat nisfu Sya'ban. Kalau kena buat sembahyang sunat juga, namakan sembahyang sunat itu pada malam nisfu Sya'ban. Sembahyang sunat mutlak lah, bukan sembahyang sunat nisfu Sya'ban. Tolong hati-hati dalam perkara bunyi. Itu di antara sembahyang-sembahyang sunat. Kita bincang tentang sembahyang sunat. Tetapi jangan lupa bahawa kefarduan solat itu yang 5 waktu itulah yang kita nak jaga. Adapun sembahyang-sembahyang sunat ini dengan zikir-zikirnya, dengan wiridnya, dengan istighfar, itulah untuk kita memagar, sembahyang fardu kita. Macam makanan, apa yang nak jaga makanan itu? Tudung saji kan? Tudung saji itulah kita nak kawal makanan kita supaya tak tercemar. Apa yang kita nak kawal solat kita? Solat-solat sunat dan juga zikir-zikir wirid. Dan ini benda-benda yang menjadi hak peribadi yang kita buat sendiri, yang kita tak boleh paksa orang lain. Jadi kalau katalah kalau kita pergi Perlis, dia panggil fikih sunnah, dia tak bermazhab. Lepas maghrib tolak lah. Pak Imam pun bawa diri, Imam makmum pun bawa diri. Kalau tuan-tuan pergi Perlis lah, dia panggil fikih sunnah. Tapi kita sini Syafi'i ini digalakkan berwirid berjemaah, supaya dapat mengajar orang lain menyebut dengan betul. Tapi kalau fikih sunnah, kita lepas sembahyang kita nak pergi itu tak ada masalah. Ini benda-benda yang khilaf, jangan kita jadi bergaduh. Kalau benda-benda yang qata'i, benda-benda yang qata' yang telah diputuskan, itu mesti dilaksanakan, tidak ada khilaf. Wajib sembahyang tak ada khilaf. Jangan kita nak tunggu, tak ada fatwa pun tentang wajib sembahyang. Fatwa ni dikeluarkan bukan kepada benda-benda yang telah diputuskan. Dia adalah benda-benda yang mendatang, macam saham kan. Kalau nak sentuh anjing, itu tak ada fatwa, memang tak boleh.
Kalau boleh pun kita dah bincang dulu dalam keadaan yang tertentu, kerana nak piara anjing tu kerana nak buat perburuan, kan? Kita ada ladang, ada banyak lembu, banyak kambing. Kita nak jaga seorang, 2-3 orang tak mampu, kita piara anjing. Maka ketika itu kita dibenarkan untuk menyentuh anjing, tapi untuk sekadar menyentuh kerana perburuan. Bukannya kita boleh buat tidur. Jadi berada zikir selepas solat. Tapi sekali itu ada jadi adakah lebih baik zikir itu buat ataupun Tuhan bertolong mati orang yang masuk ke dalam Orang yang masbuk lah. Kalau semayang orang semayang sunat, dia patut dia kena faham. Kalau dia buat semayang sunat waktu orang zikir, patut dia kena faham. Dia kena pergi cari sudut yang dia menghormati orang yang nak berzikir. Tapi kalau yang masbuk tadi, kalau sebaik-baiknya kita merendahkan suara lah, supaya orang itu tidak terganggu solatnya. Itu beza dengan sembahyang sunat. Kalau dia nak sembahyang sunat, maka dia tahu orang sedang berzikir, berwirid, maka seleloknya dia cari tempat yang agak dia selesa. Tapi kalau makmum yang masbuk, maka seboleh-bolehnya imam atau makmum kita merendahkan suara, merendahkan suara. Tapi jangan sampailah dia tidak langsung berwirid, jadi dia tidak dapat memagar solat dia, pagar solat kita. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Udu'uni istajib lakum. Lepas solat tu udu'uni, minta dengan aku. Ni lepas semayang kita tak nak minta, kita rasa sombong. Doa ni pun salah satu daripada zikir. Zikir ni banyak. Doa zikir, istighfar zikir, baca Quran zikir, wirid zikir, baca tasbih zikir, takbir zikir, hamdalah zikir. Banyak zikir. Jangan kita ingat zikir tu perkara-perkara yang berkaitan dengan tasbih saja. Kita belajar ni zikir, inna zikra tanfa'ul mu'minin. Zikir macam mana yang beri manfaat pada orang mukmin? Zikir berkaitan dengan ilmu. Inna zikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya zikir itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Zikir macam mana beri manfaat pada orang mukmin? Adakah zikir istighfar? Adakah zikir wirid? Adakah zikir doa? Zikir yang berkaitan dengan memperingati manusia, ilmu lah. Kita beri orang ilmu, dia beri manfaat kepada orang mukmin. Tapi kalau doa, untuk dia saja, untuk peribadi dia. Tapi kalau dia berzikir dengan ilmu, memperingati dengan ilmu, maka itu dipanggil zikir yang memberi manfaat kepada orang mukmin. Jadi kita ingat tu kepentingan solat. InsyaAllah kita akan lihat lagi tentang perkara, kita lumatkan tentang solat ni betul-betul. Kemudian barulah kita masuk dalam bab-bab yang berkaitan dengannya. Ada apa soalan sikit lagi kalau ada nak soalan? Surah tu masbuk. Dia kalau buat masbuk, sampai tahap mana yang dia boleh tinggalkan Fatihah dia, tu situ masbuk. Makmum yang masbuk. Bila kita solat, kita ada dua jenis makmum. Satu makmum yang muafiq, satu lagi makmum yang masbuk. Yang muafiq maknanya makmum yang sempurna. Masbuk makna makmum yang lambat. Jadi ada dua dia punya hukum. Kalau makmum yang muafiq, iaitu makmum yang dapat takbiratul ihram dan Fatihah bersama imam. Dia sampai pertama imam takbir, dia pun takbir. Itu muafiq. Ataupun dia sampai imam baca Fatihah, dia pun dapat baca Fatihah. Itu yang muafiq. Kalau masbuk maknanya dia tidak sempat Fatihah bersama dengan imam. Imam pun sampai ghairil maghdubi alaihim waladdall, dia pun sampai. Itu masbuk. Masbuk maknanya
Bila imam baca surah, dia baca Fatihah, sedangkan imam lepas tu rokok, dia mestilah rokok bersama dengan imam. Dia tidak boleh menghabiskan dia punya Fatihah. Rugi dia. Bila dia tak boleh habiskan Fatihah, dia tak dapat pahala apa? Fatihah. Sama seperti pahala, tidak seperti yang muafiq. Yang muafiq dia dapat sempurna Fatihah dia. Nilai membaca Fatihah semayang tu besar. Sebab tu kita kalau boleh, kita jadi makmum yang muafiq. Dapat takbiratul ihram dengan imam dan dapat Fatihah bersama dengan imam. Kalau makmum yang masbuk macam tu, pertama sekali dia mestilah rokok bersama dengan imam. Kalau muafiq, imam dah baca Fatihah, lepas tu imam baca surah, dia pun baca Fatihah. Imam pun rokok, dia tak rokok-rokok lagi sebab dia baca Fatihah tak habis. Maka dengan sebab dia muafiq, maka dia dapat rukhsah, dapat kelebihan, dapat kemudahan. Dia boleh tidak ikut imam sampai 3 rukun yang panjang. Sampai imam sujud, dia masih lagi boleh baca Fatihah. Bila imam dah sujud, maknanya rokok, i'tidal, sujud. Bila imam dah duduk sujud, tak boleh lagi. 3 rukun panjang 3 rukun panjang apa dia? Rokok, i'tidal dan juga sujud. Mana kalau sampai imam sujud, imam rokok, dia tak habis Fatihah, boleh lagi dia. Imam i'tidal, dia tak baca Fatihah, tak habis sempurna lagi Fatihah dia, boleh lagi. Imam sujud, dia baru sempurna, dia rokok, maka semayang dia diterima, sah rokoknya. Tapi kalau yang masbuk tak boleh. Kalau imam rokok, dia tak habis Fatihah dia mesti rokok juga dengan imam. Sebab rakaat itu dikira dapat rokok bersama dengan imam bagi makmum yang masbuk. Itu dipanggil denda lah. Tapi bagi yang muafiq itu dipanggil rukhsah. Sebab dia dapat takbiratul ihram dan juga baca Fatihah bersama dengan imam. Tu orang ramai salah faham. Jadi yang masuk lambat kan, dia baca juga Fatihah, dia habiskan Fatihah dia sampai imam dah naik, dah rukuk dia naik, adakah dikira dapat? tak ada. Dia tidak dikira rakaat bersama imam. Dia dah sudah bersifat mufarakah. Walaupun dia ikut imam lepas tu, tetapi dia tidak dapat pahala berjemaah. Tidak dapat pahala jemaah. Tapi kalau yang muafiq dia untung, dia tetap dapat pahala jemaah. Maksudnya Ustaz, kalau dia tak berniat mufarakah, dia ikut imam sikit, dia ikut imam, Semayang dia sah. dia kena tambah 1 rakaat dia je. Tak ada. Bila dia dah begitu, dia dikira apa? Mufarakah. Jadi tak payah tambah. Tak payah tambah. Tak dikira tak mufarakah. Masih dengan imam. Adakah dia kena tambah 1 rakaat? Pasal dia tak dapat rukuk sama imam dia tu. Tak, dia tak dapat rokok imam, makna pada jemaah itu. Pada solat berjemaah. Tetapi pada solat yang sempurna, dia tetap dapat rakaatnya. Tetapi dia tidak dapat dalam solat berjemaah. Boleh faham ni? Dia tak dapat solat jemaah. Pahala jemaah dia tak dapat. Sebab dia dah dikira dia semayang sendiri. Sebab tu dia, walaupun dia dah dia rokok kemudian, sedangkan imam dah i'tidal, maka dia tidak dapat pahala berjemaah. Semayang dia sah lah. Maka dia dikira semayang seorang diri. Automatik dia dikira semayang sendiri, walaupun dia tidak berniat mufarakah. Tetapi solat itu tetap dikira sebagai semayang seorang diri. Kemudian dia nak ikut, katalah seorang makmum, dia tak ikut imam. Dia tengok imam tu apa? Musuh dia. Imam tu musuh dia. Tiba-tiba pula tolak dia jadi imam. Dia pun nak ambil hati, dia pun tetap apa? Tetapi dia niat semayang seorang diri, maka dia tak dapat pahala jemaah. Sebab salah satu syarat berjemaah, hati, niat makmum dan imam mesti bersatu, mesti sama. Kalau dia tak bersama, maka dia tidak ada. Waktu dia semayang, dia kata, menyampah aku dengar imam ni.
automatik semayang dia sah, tetapi dia tidak dapat pahala berjemaah. Dia kira semayang seorang diri. Sama kes dengan yang tadi. Dia mestilah rokok juga. Kalau tidak, dia tetap solatnya sah, tetapi dia tidak dapat pahala berjemaah sebab dia dah dikira keluar daripada jemaah itu, sebab dia tak ikut imam. Itu kesan kepada makmum yang masbuk. Sebab itu seboleh-bolehnya kita jadi makmum yang muafiq. Sebab itu rasa dia, kehebatan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada makmum yang muafiq. Makmum masbuk ni dia kena denda lah macam tu. Orang ni masuk, tapi dia tunggu. Contohnya dia sampai imam dah rukuk, dah pertama. Tapi dia tunggu sampai imam tu bangun baru sembahyang sekali. Tak apa. Tapi dia dapat rakaat yang kedua lah. Dia tak ada rakaat yang pertama tadi. Tak boleh. Dia dah sempat imam tu rukuk. Tapi dia maksudnya dia boleh terus Dia boleh sujud dengan imam tu. Tapi dia diam tunggu sampai imam tu bangun, rakaat kedua baru sembahyang. tak apa. Boleh dibolehkan. Itu tak ada masalah. Tapi kalau orang yang dia nak pahala, dia ikutlah imam. Waktu imam tu sujud, dia pun sujud. Cuma dia tak dapat rakaat, tetapi dia dapat pahala sujud bersama dengan imam. Cuma dia kena tambah lagi satu rakaat lah, apa yang ditinggalkan. Rakaat maknanya dapat rokok. Rakaat maknanya dapat rokok. Rakaat tu maknanya rokok. Kalau 2 rakaat, raka'ataini. Kalau 4 rakaat, arba'ah raka'atin. Kalau 3 rakaat, salasa raka'atin. Raka'atin tu maknanya jamak taksir kepada rakaat. Rakaat maknanya rokok. Kalau dapat rokok, mana dapat rakaat. Tak dapat rokok, mana tak dapat rakaat. Itu kepada makmum yang masbuk. Makmum yang muafiq, tadi kata dia ada rosah, kemuliaan yang diberikan sebab dia mungkin ada kelemahan dari sudut membaca Fatihah. Ada orang baca Fatihah dia susah. Dia nak sebut tu lambat. Jadi orang yang ada masalah macam ni, sebaik-baiknya dia jadi makmum yang muafiq. Jangan dia jadi makmum yang masbuk. Seboleh-bolehnya. Tapi kalau dia kena faham masbuk ni, orang kita ramai saya tengok tak faham tentang makmum masbuk ni. Macam tadilah, kadang-kadang dia masuk imam tengah imam dah sujud, dia pun baca Fatihah laju-laju, kemudian dia pun ikut sampailah dia kejar imam itu. Itu tak betul. Dia tetap tidak mendapat rakaat bersama dengan imam. Walaupun akhirnya dikejar imam tu dah 3 rakaat, dikejar sampai 3 rakaat, dia tetap juga tidak dikira berjemaah dengan imam. Kalau dia niat berjemaah makmuman, tapi kalau tak ikut tak sah. Itu bunyi tak sah. Kalau dia niat makmuman lillahi ta'ala, tapi dia tak ikut imam, dia laju tadi, maka sembahyang dia tidak sah. Sebab apa? Perbuatan dia dengan imam tak sama. Jadi dia wajib buat semula untuk sembahyang sendiri. Tetapi kalau dia niat sembahyang sendiri, dia sembahyang sendiri tapi dia kejar imam, tak apa. Dia sembahyang sendiri, adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhu maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Dia tengok imam dah sujud, dia pun ikut. Apa tu ikut? Tu tak batal. Tapi kalau dia kata usalli fardhu maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala, dia tak ikut imam, dia ikut dia kejar, kemudian dia bangun. Itu tidak sah sembahyang dia. Tidak sah sembahyang dia sebab niat dia dengan perbuatan tu tidak selari. Jadi kena pastikan begitu. Ramai orang silap. Baiklah. Ni bab sembahyang ni kalau kita buka memang jawapannya sampai pagi besok tak selesai. Kita simpan untuk akan datang. Baguslah untuk kesempurnaan. Kadang-kadang orang kita ni berlagak. Alah, malas lah ustaz. Kita buat sembahyang je. Macam dia faham benar. Dulu ada, saya saja yang tanya, tengok penampilan dia, takut kita. Sorban dia, jubah dia,
Jadi saya nak test dia satu hari. Syekh, ana dah lupa lah semayang ada berapa kaifiat. Kaifiat ni dalam semayang ada kaifiat ke Ustaz? Ya, ada, tapi saya dah lupa lah. Entah ingat tak? Tahu saya tak ada. Memang salah, kau bodoh saya tu. Dia tunjuk lagak kan, dia rasa dia tiap kali saya tak nak tahu, beritahu tempat dia berkenaan saya kuliah. Tiap-tiap kali bila saya keluar kuliah aja dia cabut lagi. Dia orang tanya, alah Ustaz Alim cerita pasal bab semayang, jadi benda ni kita dah faham dia tu. Tak apa. Di satu hari saya test dia. Saya jumpa dia, Syekh, entah hebat dah kita. Dia action lah. Sana dah lupa lah. Orang Islamik ni anainta lah. Saya tak ada. Saya jarang cakap dengan kawan saya anainta. Saya aku engkau je. Saya kalau dengan kawan saya aku engkau macam mana engkau aku. Saya tak ada anainta. Ini semua kena belagak lebih. Kan nak tunjuk konon-konon Islamik lah. Pak Arab kalau dengar pun gelak. Anda lupa lah dia. Semayang ni ada berapa kaifiat ni, dah lupa. Ada kaifiat ke Ustaz? Tak ada. Nampak dia tak tahu. Jadi kalau itu sepatutnya kita berlapang dada lah. Walaupun kita dah tahu. Saya banyak juga kata kita tahu. Kadang-kadang kawan kita ada kuliah, kita pergi dengarlah untuk memperbarui kita punya iman kita, memperbarui kita punya ilmu, supaya sekurang-kurangnya kita duduk dalam majlis, jadi orang yang mujalisan, duduk dalam majlis, dapat juga pahala daripada jadi kita orang yang belagak. Tak dapat apa pun. Sombong ni, belagak ni sifat syaitan, kan? Syaitan tu kenapa kata dia hebat? Ya Allah, dia kata aku ni kau buat daripada tanah. Adam dibuat daripada apa? Aku dibuat daripada api. Adam tu daripada tanah. Mintin. Aku daripada api. Mana standard? Sebab apa? Sombong. Itu jadi wa kana minal kafirin. Kau jadi kafir. Jadi kita, sifat yang kita menyebabkan kita rasa tak tawaduk ni sifat sombong lah. Kita rasa kita ni hebat. Dan orang yang nak sampaikan kita benda-benda yang konon-konon benda remeh. Tidak. Sebab semayang ni jadi tiang agama, maka kita kena lumatkan dia betul-betul. Kita kena fahamkan betul-betul. Sebab itu Isra Mi'raj, solat lah menjadi indikator KPI utama. Kemudian amalan-amalan yang lain. Itulah untuk malam ni. Alhamdulillah tuan-tuan dapat bersama saya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil akhlaqil hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما. الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykum.
وجمال